Okay, let's go. Okay, jom. So, untuk okay. So, untuk bab 9 ni kita belajar berkenaan ni Perlembagaan Persekutuan 1957, di mana jap. Okay, di mana untuk bab 9 ni kita ada 4 subtopik ya, iaitu yang subtopik pertama 9.1 usaha rundingan kemerdekaan, 9.2 peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, 9.3 langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka, dan 9.4 Janjian Persekutuan Tanah Melayu. Okay, let's go. So, jom. 9.1. Okay, usaha rundingan kemerdekaan. Okay. So, dia ada kesinambungan nanti dekat bab 10 yang akan dibentangkan oleh ni lah. Dibentangkan oleh saudara tutor muding kita nanti. Okay. So, untuk 9.1 ni, okay. Usaha rundingan kemerdekaan, di mana Raja-Raja Melayu dan pemimpin yang dipilih rakyat serta British mengadakan beberapa rundingan ke arah kemerdekaan, di mana adalah perubahan di dalam dan luar negara. Selepas Perang Dunia Kedua, terdapatnya usaha membebaskan negara daripada penjajah seperti di Mesir, India, Burma dan juga Filipina. Burma ni nama lama bagi Thailand ya, negara Thailand ke Thailand. Okey. So rakyat pun bangkitlah menentang penjajah dan juga mencapai kemerdekaan. Okey, British memberi jaminan akan membantu Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaysia kan nama sekarang untuk berkerajaan sendiri secepat yang mungkin. Pilihan Raya Umum 1955 menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, kepentingan rundingan kemerdekaan antara Raja-Raja Melayu dengan Wakil Perikatan. Okey, Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di landing bagi membincangkan 3 perkara yang penting, iaitu hal keselamatan, hubungan British dan juga Tanah Melayu. Okey, soal perlembagaan negara yang akan merdeka. Jadi, antara pihak yang memberi sokongan terhadap rundingan Wakil Raja-Raja Melayu dan juga Perikatan ni kan, antaranya ada 5. Okey, ada 5 pihak, iaitu dari wakil orang Ceylon ataupun Ceylon, EEC Turai Singam. Okey, seterusnya Ahmad Bostamam, iaitu ketua Parti Rakyat, di samping menyuruh rakyat untuk menyokong usaha rombongan ke London. Seterusnya yang ketiga, pemimpin Parti Negara. 4 dan 5 masing-masing wakil Parti Buruh dan juga wakil kaum Serani. Okey, jom. So, ahli rombongan ke London. Okey. So, adanya wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil Parti Perikatan. Okey. So, masing-masing ada 4. Okey. So, wakil Raja-Raja Melayu iaitu Menteri Besar Perak, Selangor, Johor dan Kelantan. Okey, iaitu kalau Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang, iaitu Datuk Haji Wahab Abdul Aziz. Kalau untuk Selangor pula, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Okey. Lepas tu Johor, Datuk Muhammad Muhammad Said. Okey. So yang Kelantan pula, Datuk Ni Ahmad Kamil Haji Mahmud. Okey, wakil Parti Perikatan Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, H.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman lah. Okey, seterusnya rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. Okey. Oh tak, yang tu last. Okey, mula-mula Tunku Abdul Rahman ni berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Dan kemudian 1 Januari 1956 pula, pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan ni pun menaiki kapal laut iaitu MV Asia yang berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat merdeka.
Seterusnya rombongan ini pun menyinggah di Karachi, Pakistan. Okey. Kemudian mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. Okey, seterusnya akhir sekali rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. Okey. Let's go. Alright. So, jom. Sambung balik pula. Ayat pun tak betul. Okey. So, perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Okey, kita kena ringkaskan jugalah ni. Okey, kena cepat. Lagi dalam 20 minit. Okey. Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Sebelum ke London, Tunku Abdul Rahman menghadap Raja-Raja Melayu bagi memaklumkan perlunya sepakat antara wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil Perikatan. Beliau mengatakan, saya mesti memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu dan membawa kembali dari London tarikh kemerdekaan iaitu 31 Ogos 1957. Saya tidak akan berganjak sedikit pun kerana saya cukup yakin kepada kekuatan kita mencapai kemerdekaan. Saya telah masuk gelanggang politik dengan azam hendak berkorban berhabis-habisan kerana bangsa dan tanah air. Kepada Allah, saya berserah. Okey. Seterusnya pada 1 Januari 1956, Tunku Abdul Rahman dan rombongannya berehat di Hotel Raffles, Singapura. Menanti masa untuk bertolak ke pelabuhan Tanjung Pagar untuk menaiki kapal terbang tu lah. Bukan kapal terbang, dia adalah kapal. Adalah, okey. Lepas tu orang ramai pun datang lah nak bagi support, menaiki kereta, lori dan juga berjalan kaki. Tidak kurang 10,000 orang dari Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu berkumpul. Laungan merdeka kedengaran tidak berhenti. Okey. Pada 1 Januari 1956, pada jam 5 petang, rombongan pun menaiki kapal laut MV Astia berlepas dari Tanjung Pagar, Singapura. Pada 2.30 petang, rombongan bergerak dari Hotel Raffles ke Tanjung Pagar. 3.30 petang pula perarakan rombongan sampai di Tanjung Pagar. Turut ada di sana ialah David Marshall. David Marshall dan juga yang juga dia merupakan Ketua Menteri Singapura dan juga menteri-menterinya lah. Okey. Jadi antara statement dia, Singapura menyokong rombongan Tunku dan mendoakan kejayaan, kata David Marshall dan Lee Kuan Yew kepada orang ramai. Jam 5 petang kapal Asia pun mulai bergerak lah, MV Asia. Okey. Sebelum bergerak, setiap anggota rombongan melaungkan merdeka sebanyak 3 kali dan disambut dengan penuh semangat. Okey, so 10,000 orang lah dianggarkan menghantar rombongan kemerdekaan ke London di Tanjung Pagar, Singapura. Okey, next. Okey, rombongan singgah di Karachi, Pakistan. Seterusnya menaiki kapal terbang menuju ke London. Okey, di mana Tunku Abdul Rahman menyusun perjalanan kapal laut agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Beliau berbuat demikian bagi mendapatkan persetujuan supaya kedua-dua belah pihak dapat menyusun strategi bersama-sama apabila berunding dengan British nanti. Okey. Seterusnya apabila rombongan tiba di London pada 14 Januari 1956. Tunku Abdul Rahman dan rombongan tiba di London pada 14 Januari 1956. Penuntut dari Tanah Melayu di England menyambutlah ketibaan Tunku Abdul Rahman. Rombongan menemui Perdana Menteri British Sir Anthony Eden di Downing Street. Rombongan menerima jemputan dari Queen Elizabeth dan keluarga diraja British di Istana Buckingham. Mana Zak? Okey, lepas tu pada 18 Januari 1956, jam 10.30 pagi, rundingannya menentukan nasib Persekutuan Tanah Melayu dimulakan.
ucapan Tunku, saya berharap persidangan ini akan direkodkan dengan huruf emas bukannya dengan lumpur. Sekarang inilah masanya untuk kerajaan dan rakyat British menunjukkan keikhlasan mereka kepada Malaya dengan mengambilnya sebagai kongsi yang setara di dalam keluarga Commonwealth yang besar itu. Okey. Seterusnya berlakunya persidangan di London di mana rundingan kemerdekaan telah diadakan dari 18 Januari 1956 sehinggalah 6 Februari 1956. Okey. Dalam suasana persefahaman antara wakil Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan dengan British. Okey. Di mana tempatnya persidangan itu berlaku di Lancaster House, London. Jadi ketika membalas ucapan aluan daripada kerajaan British, Tunku Abdul Rahman menyatakan rombongan saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh bagi tahun hadapan. Jadi antara perkara yang dirundingkan dan disepakati di London, okey, macam biasa 4 hingga 5 perkara lah. Okey, 4 perkara di pihak British. Ahli Majlis Eksekutif selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara PTM dengan British. PTM tu Persekutuan Tanah Melayu ya. Okey. Lepas tu British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan pada Tanah Melayu. Okey. Untuk pihak perwakilan Tanah Melayu pula menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan, menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, menginginkan Menteri Pertahanan daripada kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, di mana menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos 1957, berunding tentang isu kesuruhanjaya perlembagaan, kewangan, keselamatan dalam negeri dan juga perkhidmatan awam. Okey, tarikh kemerdekaan dipersetujui pada 31 Ogos 1957. Di mana penetapan tarikh kemerdekaan negara kita ni kan ditentukan selepas Tunku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin lain meminta pandangan daripada Syekh Abdullah Fahim, iaitu ulama besar dari Kepala Batas Pulau Pinang. Seterusnya pada 8 Februari 1956 ni segala perbincangan dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman ataupun 20 muka surat lah, di mana misi berjaya mendapat persetujuan British memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956, iaitu hari Rabu. Jadi Tunku Abdul Rahman dan rombongan Setiausaha Tanah Jajahan British, Alan Lennox Boyd, menurunkan tanda tangan masing-masing dalam Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu di Lancaster House, London, dan rundingan kedua-dua pihak telah bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan merangka perlembagaan negara kita. So, laporan akhbar luar negara, kejayaan Tunku Abdul Rahman dan rombongan mencapai kemerdekaan 31 Ogos mendapat penghargaan dan pujian akhbar seluruh dunia. Ada berapa total tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 akhbar dari seluruh dunia. Antaranya akhbar Herald Tribune, di mana merupakan akhbar New York lah. Hasil rundingan antara British dengan Tanah Melayu sangat menyenangkan. Persekutuan Tanah Melayu berjaya mencapai tujuan rancangannya yang utama. Akhbar The Times London, keputusan memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu adalah satu langkah yang bijak dan berani. Manchester Guardian pula mengucapkan tahniah kepada Brighton kerana menempuh satu fasa getih dalam hubungan dengan Tanah Melayu. Akhbar Financial Times, perjanjian merdeka ini tidak mengubah dasar kewangan sambil
tanah Melayu mencapai taraf dominion. Okay, akhbar New Chronicle Chronically, okay. Tanah Melayu dan United Kingdom sekarang berhubung atas dasar percaya mempercayai untuk masa depan yang dipersetujui bersama. Ulasan dari negara Rusia pula, kerajaan British terpaksa bersetuju pada dasarnya memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada Ogos 1957. British akan memelihara berbagai-bagai keutamaan dalam perjanjian itu. Rundingan yang berakhir dengan perjanjian London merupakan hasil perjuangan rakyat Tanah Melayu yang menuntut kemerdekaan. Akhbar di India mengalu-alukan kejayaan Tunku Abdul Rahman dan rombongan kemerdekaan. Okey, sambutan bersejarah. Okey, jap. Nak tengok ada apa-apa lagi pics. Ni banyak juga ni tau. Takut tak sempat nak habiskan. Oh, ini banyak gambar. 1, 2, 3. Sikit je. Okey, jom. Okey, seterusnya. Berlakulah sambutan yang bersejarah di mana? Pada 20 Februari 1956 telah berlakunya sambutan bersejarah di Melaka lah. Okey. 20 Februari 1956, rombongan Merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam Melaka, kemudian diarak hingga ke Padang Bandar. Okey, bandar tak ada R. Hilir Melaka. Lebih kurang 100,000 orang datang menaiki bas, lori, jalan kaki dari seluruh negara untuk berkumpul mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman pun memaklumkan melalui perjanjian kemerdekaan negara akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Rakyat pun melaungkan merdeka dengan bergemuruh lah, dan langkah menuju merdeka memperlihatkan gandingan kesungguhan semua pihak. Keputusan dipilih oleh pemimpin negara harus dihormati supaya apa? Supaya keharmonian pun kekal selamanya lah. So, contohnya ni, Ghaffar Babur mengetuai perhimpunan di Padang Bandar Hilir. Okey, Tunku Abdul Rahman memberikan isyarat kemerdekaan kini dalam genggaman British Sambanteng menyambut kepulangan Tunku Abdul Rahman dengan kalungan bunga. Ni ketibaan rombongan Merdeka diarak hingga ke Padang Bandar Hilir Melaka. Leong Yukoh berucap di Padang Bandar Hilir Melaka. Kemudian bangunan ni lah menempatkan sejarah perjalanan negara ke arah kemerdekaan negara. Memorial ini dinamakan sedemikian, iaitu peristiharan kemerdekaan bagi memperingati peristiwa pengumuman kemerdekaan Tanah Melayu yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, cantik. Okey, jom. 9.4. Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang dikenali sebagai Suruhanjaya RIET yang ditubuhkan pada 8 Mac 1956 dan mula bertugas pada akhir Jun 1956, di mana tugas Suruhanjaya ini bagi membincangkan, menyusun dan merangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka lah, di mana tema rujukan ada 7. Memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu dengan mengambil kira kedudukan, martabat Ratu England dan juga Raja-Raja Melayu. Seterusnya, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen. Ketiga, tema rujukan ketiga mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Yang kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi PTM, Persekutuan Tanah Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum Melayu. Okey, jadi tugas Suruhanjaya RIET ni tak silap ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lah. Pertama, meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis ataupun lisan. Kedua,
menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Ketiga, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam surhat dalam persekutuan. Keempat, menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar dan Penasihat British serta pegawai negeri. Yang kelima, bermesyuarat dan melawat negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. Keenam, mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu di mana sebanyak 118 perjumpaan diadakan dari bulan Jun hinggalah Oktober 1956. Seterusnya yang ketujuh, mengkaji ataupun membuat laporan serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara merdeka. Yang ke-8, berunding dengan pelbagai pihak. Yang terakhir iaitu yang ke-9, menyuarakan idea dan pandangan bagi membentuk sebuah negara merdeka dan sejahtera. Jadi sikap prihatin dan terbuka yang berterusan ini dapat dizahirkan dalam penggubalan perlembagaan negara yang merdeka. Antara anggota Suruhanjaya RIIT, di mana mereka ni anggota yang dilantik yang berkongsi latar belakang pengajian dalam bidang undang-undang dan berpengalaman lah dalam sistem perundangan Commonwealth yang sama. Okey, so ada Lord Reed dari Brighton yang menjadi pengurusi, Sir William Ivor Jennings dari Brighton juga, Sir William McCall, dari negara Australia, Hakim bin Malik dari India dan Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Ni saya baca je lah apa yang penting. Tak sempat nak habiskan betul-betul. 9.3, langkah penggubalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Ada berapa langkah? 7 kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Yang ni pula dia suka main 7-7 ingat. So mendapatkan memorandum iaitu total dapat 131 memorandum bertulis di mana pertama sekali dari pihak Raja-Raja Melayu, keduanya dari parti politik dan pihak awam. Kalau politik ada 5 pihak iaitu Parti Perikatan, Dewan Perniagaan Melayu, Persatuan Dewan Peniaga Cina Semalaya, masyarakat India dan juga masyarakat Serani. Seterusnya adalah juga dari MCA. Lepas tu langkah kedua, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara berikut. Meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat. Kena ingat 2 majlis mesyuarat tu apa? Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat dibentuklah. So reaksi terhadap draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni, daripada 5 ni juga UMNO, PAS, Datuk On Jaafar mewakili Parti Negara, Pertubuhan Cina dan juga MIC melayani Indian Congress. Masing-masing kebanyakannya lah terutamanya dari UMNO, PAS dan juga Parti Parti Negara ni macam bantah pasal konsep kewarganegaraan berasaskan jus soli. Kerana apa? Kalau UMNO bimbang kedudukan istimewa orang Melayu tergugat. Lepas tu PAS pula mengkritik kenapa? Sebab tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Kalau Parti Negara dia menolaklah syarat kewarganegaraan yang longgar tersebut. Lepas tu yang keempat, kunjungan ke London pada 9 Mei 1957 kena membincangkan isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum tamat lah. Jadi adalah buat beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Jadi hasil pindaan dipersembahkan untuk diperkenankan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Seterusnya draft
dibahaskan pada 10 Julai hinggalah 11 Julai 1957. Di mana draft dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan. Seterusnya inilah kelulusan draft, di mana draft diluluskan oleh Parlimen British di London, kemudian oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. So adalah rang undang-undang pun diluluskan. Jadi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Jadi rumusan daripada subtopik 93 ni kan, kejayaan penggubalan perlembagaan membuktikan bahawa permuafakatan mampu membawa kestabilan negara dan sikap terbuka dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kekal maju dan harmoni lah. Okey. Seterusnya paling last 9.4 perjanjian pula. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 5 Ogos 1957 telah ditandatanganilah perjanjian ini, di mana intipati dia ada 4 tak silap. Okey. Antara pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, di mana Yang di-Pertuan Agong dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali. Seterusnya kewarganegaraan lahir dalam persekutuan ataupun selepas Hari Merdeka akan jadi warga negara, di mana kewarganegaraan ni ada 3 cara, iaitu yang pertama sekali melalui penguatkuasaan undang-undang pada perkara 14, memohon didaftarkan sebagai rakyat perkara 15, naturalisasi ataupun memohon untuk menukar warga negara perkara 19. Okey, seterusnya yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, semua rakyat mempunyai hak dan kewajipan masing-masing dan yang samalah, yang sama. Bukan masing-masing tu berbeza, ni yang sama. Okey, dan rakyat Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal tanah Melayu, dan hak untuk masyarakat lain tetap terpelihara dan dilindungi lah. Okay, seterusnya kedudukan agama Islam, di mana Islam ni agama persekutuan, dan di samping itu agama lain boleh diamalkan. Ada 5. Seterusnya kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pengantar dan juga bahasa komunikasi. Okey, so rumusan yang boleh dibuat daripada subtopik ini, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu mencerminkan permuafakatan ataupun tolak ansur pelbagai pihak. Jadi kita harus menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kekal aman dan berdaulat. Permuafakatan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan pemimpin negara dalam usaha memperoleh kemerdekaan menampakkan hasil. Sekembali rombongan ke tanah air diraikan di Padang Bandar Hilir, Melaka bagi mengumumkan tarikh merdeka. Suruhanjaya Perlembagaan dibentuk dan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani dan menjadi asas Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Okey, ini kronologinya. Bermula pada November 1955 berlakulah perundingan antara pihak Raja-Raja Melayu dengan Perikatan. 1 Januari 1956, rombongan kemerdekaan bertolak dari Singapura. 18 Januari sehinggalah 6 Februari 1956, rundingan kemerdekaan di London dan juga berlakulah pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan. 9 Mei 1957, rombongan Tunku Abdul Rahman ke London untuk menambah baik kandungan draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya pada 31 Ogos 1957, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu merdeka berkuat kuasa secara rasminya. Okey, so itu saja daripada saya. So thank you very much yang join. Saya tak dapat nak buat sampai 8.30 lah. So macam 9.3 ni tak dapat nak present habis. So hopefully lah nanti boleh bincang balik dekat kelas sejarah kita lah. Nanti sejarah saya dengan tutor Sofia, nanti saya bincang dengan dia lah. Okay, sama-sama. So nanti korang ni lah, korang join juga.
sesi seminar sejarah bersama dengan inilah Tutor Muding, di mana dalam pukul 9 lebih nantilah, di mana akan membincangkan pula bab 8 dan juga bab 10. So itu saja daripada kami semua. Thank you very much yang join, yang bagi komitmen, yang datang awal, yang macam ada macam bagi tahulah feedback. So thank you very much. So semoga perkongsian kami ini dapat memberi manfaat kepada diri kita dan semua orang lah. So wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye lah. Thank you. Okay.